Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. 1.44 juta murid terdiri daripada kumpulan A melibatkan Johor, Kelantan, Terengganu dan Kedah memulakan sesi persekolahan 2024-2025 hari ini. Secara keseluruhannya, terdapat 5 juta pelajar mengikuti sesi persekolahan sesi 2024-2025 dengan kumpulan B akan memulakan sesi akademik esok. Di Kedah, seramai 153,918 pelajar sekolah menengah dan 200,793 murid sekolah rendah memulakan sesi persekolahan hari ini. Terdapat 204 sekolah menengah dan 548 bawah sekolah rendah dibuka dengan 30,259 guru memulakan tugas selepas tamat cuti penggal. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah menyatakan seramai 31,110 murid tahun 1 mendaftar bagi permulaan sesi persekolahan 2024-2025. Kurikulum sekolah tahun ini tidak terjejas berikutan langkah untuk mengembalikan semula sesi baharu persekolahan pada Januari kepada Januari pada 2026. Justru ibu bapa diminta tidak bimbang dengan penyusunan semula jadual sesi persekolahan yang dilaksanakan. Ketua Pengarah Pendidikan menjelaskan jumlah hari persekolahan akan kembali seperti biasa iaitu 190 hari setahun sekiranya sesi persekolahan kembali kepada asal. Pihak pengurusan Universiti Awam diminta mengenal pasti kemudahan kampus yang tidak diselenggara lebih 20 tahun atau usang terutamanya melibatkan penginapan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi berkata pihak pengurusan perlu memberi keutamaan kepada kemudahan penginapan pelajar bagi memastikan mereka mendapat tempat tinggal yang selesa ketika berada di kampus. Penyedia perkhidmatan Telegram memberi kerjasama baik dengan MCMC dalam mengawal selia platform berkenaan. Menteri Komunikasi berkata antara kerjasama diberikan termasuk berkaitan isu keselamatan dalam talian seperti penipuan dan judi dalam talian dengan menurunkan kandungan atau saluran yang berkaitan. Pihak Telegram turut memberi kerjasama dalam menurunkan kandungan yang melanggar hak Akta Hak Cipta. Waktu bekerja Penjawat Awam Negeri Pahang pada setiap Jumaat sepanjang Ramadan ini ditetapkan sehingga 12.30 tengah hari. Penetapan itu, kata Menteri Besar, selaras dengan titah Sultan Pahang. Ia turut melibatkan semua jabatan negeri, pejabat daerah dan tanah, pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun negeri. Saudara, dalam Islam, penentuan awal Ramadan dilakukan menerusi kaedah ruqyah atau cerapan hilal dan juga kaedah hisab. Untuk mengetahui proses cerapan anak bulan dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, kita langsung bersama Amin Fauzi. Amin, silakan. Ya. Terima kasih Syahrul, rakan tugas di Angkasa Puri. Kini saya berada di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya bagi melihat proses cerapan hilal anak bulan Ramadan. Dan untuk proses cerapan pada kali ini kita menggunakan kaedah ruqyah. Dan proses itu telah bermula sejak pukul 7.26 malam tadi dan berakhir pada pukul 7.30 malam apabila matahari terbenam. Dan proses pada kali ini melibatkan 3 agensi iaitu Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan juga Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM. Dan sebarang keputusan hanya akan diumumkan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja pada jam 8 malam ini. Jangan lupa saksikan pengumuman Ramadan pada malam ini jam 8 malam. Saya kira itu sahaja daripada saya dari Kompleks Islam dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Kembali ke rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. KPDN sedia memperluas pelaksanaan program Jualan Rahmah sepanjang Ramadan tahun ini. Penganjurannya melibatkan 450 lokasi secara berjadual di seluruh negara. Menterinya berkata PJR Ramadan melibatkan jualan produk barangan keperluan asas pada kadar potongan harga antara 10 hingga 30% berbanding harga jualan asal.
Sementara itu, tindakan tegas akan diambil termasuk membatalkan serta-merta lesen syarikat pembungkusan minyak masak paket bersubsidi yang didapati terlibat dalam kegiatan penyelewengan. Datuk Amizan menegaskan kemudian telah mengenal pasti beberapa syarikat yang terlibat pelbagai penyelewengan dan keterisan termasuk ketika menjalankan proses pembungkusan minyak masak paket bersubsidi. Tindakan tegas bakal diambil DBKL ke atas pemegang lesen perniagaan Bazar Ramadan yang bertindak menyewakan tapak kepada pihak ketiga termasuk warga asing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa berkata selain membatalkan, DBKL boleh menggantung lesen perniagaan Bazar Ramadan jika pemilik lesen tidak mematuhi garis panduan dan dasar yang ditetapkan. Jabatan Agama Islam Melaka JAIM akan mengadakan pemantauan setiap hari bermula waktu pagi hingga tengah hari sepanjang Ramadan. Tegas Exco Hal Ehwal Agama Negeri, Datuk Rahmat Mawiman, ia akan dilakukan menerusi Ops Cegah Jenayah Syariah di bawah Seksyen 49 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 iaitu menjual makanan dan makan dalam bulan Ramadan. Hampir 200 asnaf dan saudara baru dari Pahang menerima sumbangan sempena program Infak Ihya Ramadan. Program itu mendapat kerjasama baik daripada Perkim, Cawangan Pahang dan beberapa penyumbang Infak Ihya Ramadan. Program ini diadakan sejajar dengan slogan "Setiap pemberian begitu bermakna". Pelbagai program menarik melibatkan 34 stesen radio RTM seluruh negara diaktifkan sempena Jelajah Ramadan edisi ke-12. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata selain bertujuan mendekati rakyat, ia bagi memastikan semua golongan dapat menikmati rancangan TV dan radio dengan jelas dan berkualiti. Cadangan KKM untuk mewujudkan jawatan fleksi bagi pembantu perubatan terlatih agar kekal berkhidmat dalam bidang kepakaran masing-masing sedang diteliti JPA. Di Timbalan Menteri Kesihatan maklumkan ketika ini penempatan pembantu perubatan yang dinaikkan pangkat adalah mengikut kekosongan perjawatan. 1,000 individu di Parlimen Tambun menerima lesen kelas B2 menerusi program My Lesen. Penerima bantuan merupakan golongan B40 terdiri daripada individu berumur 16 tahun dan ke atas. Program My Lesen merupakan komitmen dan usaha cakna kerajaan membantu mempertingkatkan taraf sosioekonomi dan pendapatan isi rumah melalui peluang pekerjaan. Aliran trafik lebuh raya utama menghala ke ibu negara masih menunjukkan peningkatan kenderaan. Terus sahaja langsung ke Lembaga Lebuh Raya Malaysia bersama Suhail Muhammad Nur. Suhail, silakan. Ya, Suhail. Ya, Syai, baik. Saya masih lagi berada di Pusat Kawalan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM bagi membawakan kepada anda liputan trafik semasa buat anda. Dan seperti umum tahu, hari ini merupakan hari terakhir hujung minggu dan esok bakal bermulanya sesi pembukaan sekolah. Dan apa yang saya dapat kongsikan di sini, saudara, di belakang saya ini di Lebuh Raya KL Kara di Gombak, kilometer 19.8, kita dapati terdapat jumlah pentambahan kenderaan di sini semenjak petang tadi dan mungkin kita nasihatkan semoga pengguna lebuh raya dapat mengisi kadar nilai tak syengkok anda dan membuat persiapan awal supaya tidak berlaku kesesakan. Manakala kita pergi ke Lebuh Raya Plus di Sungai Besi kilometer 310.8 di mana di sini tadi merupakan kenderaan sangat tinggi, namun disebabkan mungkin waktu maghrib kini banyak pengguna lebuh raya mengambil peluang mungkin untuk berehat di R&R dan keadaan lancar trafik di sini. Kita pergi ke Lebuh Raya Plus dari ke arah selatan ke ibu kota Seremban kilometer 276.1. Kita dapati kenderaan juga agak lancar di sini dan trafik adalah lancar dan di sini adalah daripada arah utara iaitu Lebuh Raya Plus Bukit Tagar kilometer 419.6 di mana kita juga dapat lihat kenderaan di sini semakin dapat dikawal dan lancar berbanding petang tadi, saudara. Dan saya juga dapat menyaksikan di sini agar pengguna lebuh raya dinasihatkan agar dapat mengisi nilai kadar bayaran tak syengkok anda dengan mencukupi agar dapat mengelakkan segala kesesakan. Dan bagi saudara yang anda ingin mendapatkan laporan trafik semasa
semasa boleh menghubungi talian hotline LLM di 1888-7752 atau boleh melayari aplikasi X atau terus ke laman web rasmi llm.gov.my. Saya kira setakat itu saja saya dapat kongsikan daripada LLM ini. Kita kembali kepada rakan tugas saya Syai di Wisma Berita Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Suhil di lokasi. Polis daerah Kuching berjaya menahan 4 lelaki dipercayai terlibat 3 kes curi motosikal di Jalan Gertak dan kawasan Metro City. Hasil ujian air kencing mendapati 3 suspek positif dadah selain memiliki rekod jenayah lampau melibatkan dadah, harta benda dan kekerasan. Pihak polis telah merakam keterangan 2 saksi kejadian kes bayi lelaki maut akibat dicampak dari tingkat atas sebuah kondominium di Seri Petaling. Pihak polis daerah Brickfields meneliti segala kemungkinan dan melakukan siasatan menyeluruh dalam kes berkenaan. Semalam, seorang bayi lelaki baru lahir yang masih bertali pusat ditemukan maut selepas dipercayai dicampak dari aras tinggi sebuah kondominium di Seri Petaling. Program penabungan PTPTN diperkenal MINDEF bersama Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera mulai tahun ini. Dikenali sebagai Simpanan Pendidikan Madani SPM, ia khusus untuk murid tahun 1 melibatkan anak anggota Angkatan Tentera Malaysia. Simpanan Pendidikan Madani membabitkan sumbangan tabungan ke dalam akaun SSPN kepada 9,335 murid tahun 1 bagi sesi persekolahan 2024. Terdapat keperluan mendesak dalam meningkatkan inisiatif dan kawal selia pasaran buruh selain memperkasa dasar gaji yang adil dan setimpal. Penerbitan Kaji Selidik Khazanah Research Institute KRI mendapati jika tidak ditangani akan menyebabkan kadar upah yang tidak sepadan sekaligus memberi kesan kepada kepuasan kerja selain pertumbuhan ekonomi negara. Program Masyarakat Tanpa Tunai Anjuran MCMC berjaya mencatatkan 20,035 transaksi tanpa tunai sejak mula dilaksana pada 2023 hingga Februari lepas. Kepala Menteri Komunikasi berkata 2,740 peniaga juga berjaya didaftarkan sepanjang tempoh berkenaan. Program yang bermula di Melaka tahun lepas kini diperluas ke 3 negeri lagi iaitu Johor, Negeri Sembilan dan Pahang. Kerajaan Negeri Terengganu jalin kerjasama dengan Pemberantasan Produktiviti Malaysia MPC untuk meningkatkan kualiti peraturan menerusi program My Mudah. Menurut Ketua Setiausaha Negara, penubuhan unit My Mudah secara menyeluruh di setiap peringkat melibatkan semua pihak berkuasa tempatan PBT serta pejabat daerah dan tanah di negeri itu. Sementara itu, Kampung Banggul Cempedak di Serada Kuala Terengganu mencipta memori tersendiri apabila terpilih sebagai kampung angkat madani pertama di Terengganu. Ketua Setiausaha Negara berkata perkampungan yang terletak di pinggir Sungai Terengganu ini dipilih kerana memiliki tarikan pelancongan berasaskan alam semula jadi dan seni warisan yang tersendiri. Proses pengundian semula pilihan raya umum Indonesia Pemilu 2024 bagi seluruh kawasan di Kuala Lumpur berjalan lancar. Pengundian melibatkan 62,217 pengundi berdaftar. Pemilu 2024 diadakan semula selepas dapat unsur pelanggaran yang dilakukan oleh 7 panitia pemilihan luar negeri Kuala Lumpur. Angka kematian rakyat Palestin akibat kekurangan zat makanan dan dehidrasi di Semenanjung Gaza meningkat kepada 25 orang. Kementerian Kesihatan di Gaza berkata 2 lagi kematian dilaporkan termasuk seorang bayi. Angka kematian yang diumumkan hanya melibatkan mangsa yang dimasukkan ke hospital. 5 lagi rakyat Palestin terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan 2 buah rumah di Bandar Deir al-Balah, Tengah Gaza. Pencerobohan Israel yang berterusan di Gaza sejak Oktober tahun lalu mengakibatkan lebih 30,960 rakyat Palestin terkorban, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. 72,524 orang lagi cedera, manakala terdapat mangsa terperangkap di bawah runtuhan. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.